Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, pertamanya kita rafa'kan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita kesempatan pada malam ini untuk kita sama-sama kita berkumpul, kita bertemu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Sia, ahli jawatan kuasa kaki tangan pegawai Masjid At-Taqwa TTDI, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nyambung perbincangan kita dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia siapa dikehendaki Tuhan akan dia dengan dia kebajikan dijadikan akan dia faham pada agama. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan sahih. Hadis ini dinaqalkan oleh Syekh Idris Al-Marbawi dalam kitabnya Bahrul Madhi, syarah mukhtasar Sahih Tirmizi, bab juzuk yang ke-19, bab yang pertama, bab idza aradallahu bi'abdin khairan faqahu fid din. Tuan-tuan sedang hadirin hadirat yang dirahmati Allah, hadis yang kita baca tadi ini merupakan hadis yang sangat sinonim pada orang yang mengaji fiqh. Kalau kita buka kitab-kitab fiqh yang besar-besar, pada mukadimahnya diletakkan hadis tersebut di bahagian mukadimah. Pengarang dia tulis. Jadi kita pun tanya, pasal apa pengarang tulis banyak kitab? Antaranya Fiqh Islami wa Adillatuhul Al-Mu'tamad Muhammad Zuhaili, banyak lagi. Hadis ni kenapa jadi macam tu? Kenapa dijadikan rujukan utama? Rupa-rupanya tuan-tuan, hadis ni nak cerita bagi kepada kita beberapa perkara. Kalau kita tengok kepada hadis ni, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa-siapa yang Allah nak dia jadi baik, maka dia akan difaqih dalam bidang agama. Sebab itulah ulama-ulama fiqh ni diletakkan bahawa kalau kita ni mengaji, belajar fiqh, maka kita akan jadi orang baik. Kita tak akan jumpa orang yang belajar fiqh dia jahat, tak. Orang yang belajar fiqh ni biasanya dia baik. Kan? Kenapa tuan-tuan? Sebab kesukaran memahami fiqh tu susah. Sebab itu fiqh ni kalau nak mengaji tuan-tuan, dia kena mujahadah yang tinggi. Mujahadah ni kesungguhan dia, bersungguh-sungguh dalam belajar ni. Sebab itulah Nabi sebut bab belajar ni, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, surah Mujadalah ayat 11. Allah angkat darjat orang beriman, orang berilmu beberapa darjat. Nak bagi tu tingginya. Dan belajar agama ni memang mujahadah kena tinggi. Habis itu apa beza belajar agama dan juga belajar fiqh? Fiqh ni adalah perkara-perkara yang berkait dengan ibadat. Kan kita ada 3 yang asas pada tauhid, pada fiqh, ataupun kita sebut ibadat, dan juga pada tasawuf ataupun akhlak. Kan? Seminggu 2 ni habis orang bincang tentang 3 perkara tu lah. Sebab dia berkait dengan RUU mufti wilayah. Kan? Jadi tuan-tuan, tapi negeri lain yang sibuk. Kan? Dia pun jejak wilayah pun berapa kali lah. Kan? Padahal RUU tu parlimen sebab wilayah kita kan. Kalau negeri lain dia bawa jadual 9, senarai 2, senarai negeri butiran 1 dalam Federal Constitution. Itu bab agama memang bawah state list punya. Tetapi kalau di peringkat federal, wilayah persekutuan, kita ada parlimen. Jadi kena ada RUU, dah ada rang undang-undang dah lah. Tapi
Orang duk heboh ni seminggu dua ni. Lagi dahsyat lepas berlaku dialog baru ni, kemudian datang pula isu mereka buat podcast. Jadi tertanya-tanya, mereka kata kenapa perlu lagu tu, kenapa perlu sempitkan dan sebagainya. Saya kata itu kena bagi kepada pihak yang berautoriti untuk jawab. Tapi yang kita ni orang awam ni, kita faham ni pun dah cukup pada tuan-tuan, dah kira clear lah. Yang kita nak kena faham, nak kena ya Allah pada tauhid ngaji. Tapi yang susah sikit pada ibadat. Sebab nak buat ibadat ni yang ramai orang ni 9 sebut ceneke. Ceneke. Datuk tahu kataan ceneke tu. Ceneke ni dia suka ambil kesempatan. Dia nak ambil peluang je yang ada. Sebab fiqh ni tuan-tuan dia tak boleh lagu tu. Fiqh ni dia ada tata tertib dia. Macam kita sudah hari tu bab zakat. Bila naik Abu Bakar As-Siddiq, dia memerangi orang yang man farraqa bainas solah wa zakah. Siapa yang membezakan di antara solat dan zakat. Umar tanya apa siapa hang pi kalut nak pi serang depa, nak pi memerangi golongan hak tak bayar zakat. Sebab zakat tu telah ditetapkan oleh Allah dan juga Rasul. Itu ceritanya. Sebab itu apabila disebutkan akhbirni anil Islam, bagi tahu ke aku apa itu Islam, antashhada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima solah wa tu'ti zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Simple. Dia bagi tahu pada wa tu'ti zakah, tunaikan zakat. Tapi nak tunai zakat ni tuan-tuan, ada orang dia ambil kesempatan. Dia tak mau nak tunaikan zakat, dia guna helah. Sebab itu dalam bab fiqh, helah ni jangan main-main, tak lepas. Dalam bab fiqh ni dia nak guna helah, tuan-tuan, hati-hati. Contoh tuan-tuan, dulu-dulu lah orang selalu buat, dia ada lembu cukup ekor dah, ada dekat 100 ekor lembu. Dia nak lari daripada bayar zakat ni, nak cukup tempoh dah tu, dia pergi bagi bini dia lembu. Dia kata kat bini dah, ni aku bagi kat hang ni 70 ekor, jadi tinggal kat dia 30 ekor. Tak lepas lah nak bayar zakat. Dia hibah dah tu. Tentu helah tu. Padahal dalam dia punya kekuasaan lagi, itu tak boleh. Tak boleh, jangan lagu tu. Sama juga dengan orang yang bayar fidyah. Dia nak guna helah. Tak kena lah. Kalau kita mazhab Syafi'i, kita gandaan fidyatun tu'amu miskin. Bagi fidyah ni dengan bagi makan kepada orang. Hari tu kita sebut, ingat tak kuliah kita yang lepas? Saya rasa tak ingat dah. Saya rasa dah tahun lepas kot. Bab fidyah kita cerita kenapa bayar fidyah pada kadar itu. Contoh kita wilayah berapa kadar zakat fitrah? RM7. Kod RM7. RM7 bersamaan dengan gantang Baghdad ni kita lebih. Bila 2 kilo lebih dia jadi RM7. Beras biasa. Beras biasa. Jadi fidyah ni dia bahagi 4. Sebab satu gantang Baghdad bersamaan dengan 4 cupak. Satu cupak kalau bahagi RM7 bahagi 4 jadi RM1.75. RM1.75. Kita bagi fidyah ni RM1.75 pada tahun yang tak puasa tu. Kita kata begitu. Tapi kalau dah berganda, yang pertama kita ganti dulu, yang kedua bayar fidyah dan ganti. Tapi kalau tahun ketiga pun tak buat, bayar fidyah berganda, ganti kekal sama satu. Kemudian tak puasa lagi, puasa tetap satu, ganti dia jadi 3. Itu yang penting tu. Siapa yang dapat? Pihak Baitul Mal dia akan agihkan kepada pihak fakir miskin. Sebab dalam Quran bagi tahu fidyatun ta'am miskin. Dia tak boleh bagi kepada asnaf yang lain, tak boleh. Dia nak bagi kepada fi sabilillah, dia nak bagi kepada riqab, dia nak bagi, tak boleh. Sebab untuk duit fidyah ni hanya orang fakir miskin je boleh makan. Itu yang nak kena faham. Tapi dia ni nak ambil kesempatan, dia kata tak bolehkah kita, takkan tak boleh ijaz kot. Dia hukum. Kalau dia nak berbeza pada mazhab, dia nak ambil pandangan mazhab Hanafi. Hanafi dia tak ada ganda, tapi dia bayar dua cupak. Bermaksud RM3 5 kupang. Tapi dia tak ada ganda. Bermaksud kalau tuan-tuan tinggal sehari RM3 5 kupang. Tuan-tuan tinggal 30 hari RM3 5 kupang, kali dengan 30 hari. Itu kaedahnya. Tapi itu ambil mazhab Hanafi.
Tapi kalau kita ni mujahadah dengan mazhab Syafi'i, pandai-pandai lah fikir lagu tu lah. Sebab itu tuan-tuan, kita jadi suami kena main peranan ni. Saya suka nak cakap, sebab kita ramai jadi suami, kita pun tak tahu bini kita tinggal puasa berapa hari. Bila berlaku kematian jemaah saya, berlaku kematian, bini dia meninggal, saya panggil suami dah, saya kata, hang tahu confirm ke Haji, bini dia berapa hari dia tak puasa? Dia tak tahu. Orang boleh senang jadi suami, kata tak tahu. Tuan-tuan, balik ni kena ambil tahu ni. Hang jadi suami tapi kita tak tahu. Tak boleh. Dia kata, apa pula tak boleh Ustaz, suka hati saya lah, saya suami. Kan saya nak ambil tahu kan, saya tak tahu kan, terpulang kat saya. Dah Allah suruh bagi tahu kepada kita. Allah kata apa? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Kalau dia tak bayar fidyah ni ada dalam Quran, ada. Dia tak bayar, tentang siapa kena kita? Ikut kaedah, siapa kena bayar fidyah? Suami. Dia bawah tanggungan kita. Kan? Zakat fitrah ada pun kita bayar. Sebab itu tuan-tuan, kalau dia tak puasa, kita kena sama-sama dengan dia. Jom kita puasa, kita raikan dia sama. Kita ajak dia, tak puasa berapa hari, hantar 7 hari tak puasa. Kita pun teman dia 7 hari. Teman tak ada masalah pun. Takkan teman dia 7 hari pun tak boleh? Tuan-tuan, kita kata tak boleh. Padahal kadang-kadang dia tak puasa tu sebulan. Kita kata kat dia, tak apalah, aku teman dengan hang lah. Tak mau. Kita suami jadi tak mau pula. Tak payahlah nak teman buat apa. Padahal anak tuan-tuan, dia beranak tu anak tuan-tuan. Dia tak puasa tu tuan-tuan, sebulan tak puasa. Time puasa Ramadan tu dia tak boleh puasa sebab dia beranak. Time bulan Syaban, sebulan tak puasa. Lepas tu bila dia nak puasa jadi payah sikit. Tuan-tuan pun buat dia fidyah apa semua tak bayar. Nak ajak teman dia, padahal dia tak puasa ni dah puluh tahun dah. Jangan main-main tuan-tuan. Ini kita suka nasihatkan, tapi itulah bila kita nasihat buat fiqah ni orang marah. Baru ni ada satu orang dia marah. Dia kata, Ustaz, kenapa nak timbulkan bab ni? Sedangkan Ustaz mengajak ni indahnya hidup bersyariat. Ni kalau kena bayar macam tak apa-apa nak indah. Sebab dia kena bayar tu, dia tak nampak indah tu. Sedangkan bayar tu, kalau kata bayar awal-awal, dia okey lah. Kenapa jadi berganda tuan-tuan? Sebab kita lama tak buat dia isteri pun tak catat. Balik ni isteri kena catat tulis. Berapa hari tak puasa, itu baru isteri, tuan-tuan belum ni. Kalau kira sekali dengan tuan-tuan tak tahu berapa lama. Jangan main-main tuan-tuan. Ada. Baru ni ada satu Allah mai bayar dekat 20,000. Saya kata, suami hang tak puasa langsung? Tak ada dah Ustaz. Tak ada orang ni 9. Tak ada dah Ustaz. Tak ada dah suami tu puasa. Saya kata, biar betul. Takkan tak puasa langsung? Tak ada dah Ustaz. Saya tahu lah Ustaz, pagi-pagi dia suruh saya masak nasi. Dan pagi-pagi tu, saya kata, pukul berapa tu? Pukul 8, 9 pagi dah buat nasi goreng, dah buat air teh. Saya kata, buat tu awalkan sikit. Pukul 5 pagi buatkan awal sikit. Tak daya tu Ustaz. Perangai daripada muda macam tu Ustaz. Daripada muda tak puasa. Kok kalau puasa pun Ustaz, puasa pangkar. Ni 9 dia sebut puasa pangkar. Puasa pangkar ni puasa mula-mula tu. Hari pertama puasa, sebab orang semua puasa dia puasa. Hari kedua haram tak puasa. Dia bayar tu dekat 20,000 tuan-tuan. 20,000 fidyah. Saya kata, banyak betul kan. Dia kata, nak buat macam mana Ustaz? Kena bayar Ustaz. Sebab ketetapan agama Ustaz. Saya pun dah pergi pusat zakat, dah tanya satu-satu dah. Pusat zakat pun nak khabar macam ni dah kirakan Ustaz. Selesai dia bayar. Jadi tuan-tuan nak cerita bagi kepada kita, dia tahu, isteri ni tahu. Dia kata suami dia tak puasa. Saya pun tanya, tak ajak dia puasa? Dah ajak dah Ustaz. Tak daya dah Ustaz. Kalau perangai macam tu Ustaz, tak boleh nak buat apa Ustaz. Jadi kita mengata, tak apa, tak ada masalah. Cerita dia dah meninggal, tapi kita menjalankan tanggungjawab. Sebab kena ambil daripada harta suami dah. Kena ambil daripada harta dia sebelum nak diagihkan secara faraid. Ambil dulu, bayarkan hutang dia. Sebab apa? Dia berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang perlu mendapatkan hutang tersebut adalah fakir miskin yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah, dalam Quran tersebut. Jadi kita akan nampak bahawa indahnya hidup kalau kita buat ni cantik. Itu kita cerita bab puasa. Banyak lagi. Sebab itu tuan-tuan, mujahadah memahami fiqah ni bukan hanya bab puasa, banyak lagi. Bab hajinya,
Hari tu kita cerita bab haji, jumlahnya makin tinggi. Kemudian kita kata bab munakahatnya. Sekarang tuan-tuan, orang mula start dah nak mengaji bab munakahat. Munakahat ni bab nikah kahwin. Orang mula dah. Ada 4-5 masjid duk cari, minta saya tolong cari dengan kawan. Saya tak boleh ceramah tajuk munakahat dah. Ada kekangan kerja. Jadi kita kata tajuk lain tu boleh lah. Tajuk keluarga ni kena cari orang. Kita carilah orang. Suruh mengajak tuan-tuan tajuk munakahat. Sebab tajuk munakahat ni ramai orang dia tak perasan tanggungjawab dia dalam melaksanakan berkenaan dengan munakahat. Hari tu kita cerita, tak tahu saya cerita kat mana. Mat nafkah saya cerita kat sini kan? Mat nafkah berapa kadar tak cerita. Tuan-tuan ni saya lagi tak ingat. Saya mengajak tuan-tuan sebulan dekat 50 masjid, 50 kuliah. 30 tu dah tentu waktu maghrib, subuh lagi, zuhur lagi, duha lagi. Kat 50 mana saya nak ingat. Tapi duk bayang muka tuan-tuan lebih kurang itu. Kalau buat nafkah ni ada 3 type. Ya, ada, saya cerita 3 type. Type yang pertama, type orang kaya. Tuan-tuan orang kaya, maka pada ketika itu, kalau tuan-tuan ni jenis ada duit, tuan-tuan orang kaya, bini berhak mendapat nafkah yang sepatutnya pada kadar orang kaya. Apa dia? Makanan tu satu hari 2 cupak. Semunasabahnya 2 cupak. 2 cupak ni tuan-tuan, kalau ikut kadar dia sekilo. Tapi kalau orang perempuan makan sekilo tu, gila nama dia tuan-tuan. Tapi munasabah kadar dia lah. Dia nak bagi tahu kalau orang ni cerita mak orang Arab. Sebab ni dalam kitab Mustafa Bura, Mustafa Al-Khin dengan Lisar Baji. Sebab orang Arab ni, orang perempuan dia kalau nak jumpa hak kecil-kecil ni payah. Mereka kalau dah kahwin, bini tu gabak-gabak. Bini besar-besar. Kalau makan minum ni tuan-tuan, jangan cakap lah. Mereka memang makan sungguh-sungguh. Makan sungguh-sungguh. Kalau saya kadang kita beli minum lah. Asir ni jus. Kita orang Malaysia ni 1 gelas cukup lah. 1 gelas kita kata musbil halib. Kita kata 1 cukup. Dia sampai kat dia Senain, selas. Dia kata 3. Saya pun tengok sebelah. Dia minum ni tak ada. Kena kat tekak ni terus masuk perut lah. Habis. Saya kata biar betul ni. Ni orang perempuan ke apa? Tapi boleh tahan belah Mesir. Kadang kita waktu ni. Jadi kita kata betul mereka ni tuan-tuan. Tapi tak apalah. Mereka memang culture mereka lagu tu. Sebab itu dalam kitab Mustafa Bura, Mustafa Al-Khin dengan Al-Sarbaji ni, dia sebut 2 cupak. 2 cupak. Satu pada makanan asasi. Yang kedua pada lok pauk. Lok pauk ni lok pauk orang yang berada di tempat tersebut. Kalau kita belah sini tuan-tuan, lok pauk ni ayam tolak tepi. Ayam ni kira orang sederhana. Kalau lok pauk elok sikit ni tuan-tuan, kita ni ikan ni tuan-tuan, ikan yang elok sikit ni lah, ikan jenaha, ikan merah. Itu kira level tuan-tuan lah. Bermaksud orang yang berada punya ikan. Tapi kalau tuan-tuan kaya, dia ada satu ikan yang paling mahal. Ikan apa? Dekat Malaysia ni. Tahu tak? Ikan tu nama dia empurau. Pernah dengar? Empurau. Empurau ni ada kat Sarawak je. Dan dekat Sarawak tu dia ada di belah Belaga. Siapa yang saya pernah sampai Belaga ni, area Bakun. Kalau tuan-tuan daripada Bintulu kena naik kereta lah. Boleh naik kereta bukan kereta lah, four wheel sebab dia nak pergi ke Bakun. Lepas Bakun laluan four wheel drive tu baru sampai ke Belaga. Ataupun jalan kedua naik boat tu daripada Sibu dululah, sebelum ada jalan Song. Naik daripada Sibu pergi ke Kapit, tidur 1 malam. Nanti besok naik lagi boat daripada Kapit pergi Belaga. Area kawasan tu yang ada ikan empurau. Saya pergi situ lah, kita buat program situ. Waktu saya kerja kat Sarawak tu, saya tanya, pernah tak hampa ni makan ikan empurau? Si pernah. Kenapa? Saya kata, pasal apa hampa tak pernah makan? Dia kata, bodoh kalau mereka makan. Sebab kalau mereka dapat, lebih baik mereka jual. Sebab boleh dapat 1,000. Sekok tu 1,000. Tuan-tuan, ikan empurau. Saya kata sekali pun tak pernah. Dia kata sekali pun tak pernah. Sebab harga dia mahal.
harga dia mahal kan. Tapi kalau tuan-tuan orang kaya boleh lah, boleh order. Tapi kalau tuan-tuan nak makan, bagi tahu saya pun teringin. Sebab hari tu saya pipi, dia pun bagi ikan jan ke ikan apa, ikan bodoh-bodoh sikit lah, boleh lah makan. Tapi kalau yang sedap tu empurau tu sedap lah. Empurau saja cerita dengan tuan-tuan, kok tuan-tuan orang kaya, kok tuan-tuan. Tapi tuan-tuan nak cerita bagi itu orang kaya pada nafkah, pada lok pauk. Selain daripada lok pauk, apa lagi tuan-tuan? Yang ketiga, pada tempat perabot rumah. Perabot rumah ni pun kena dalam keadaan yang kondisi selesa. Kalau tuan-tuan orang yang berada, kondisi selesa ni terpulang kat tuan-tuan lah. Tuan-tuan nak kondisi lagu mana? Tuan-tuan nak ambil yang furniture yang mana-mana ke apa ke, terpulang yang selesa ke, yang jenis duduk-duduk ni kira macam lena terus lah. Tapi tuan-tuan, kalau tanya saya, tempat duduk orang yang mahal dengan tuan-tuan duduk ke atas pangkin orang rumah yang bawah rumah dia tu ada pangkin, tidur atas pangkin tu lagi sedap daripada tidur putih. Tuan-tuan, tidur atas pangkin tu, dia ambil bantal, dia bubuh zat, lena, padahal hangat. Pangkin tu pangkin, sini panggil pangkin lah, pangkin alah pangkin. 2 kaki 3 kaki tu tuan-tuan, pangkin kan, itu lagi sedap tidur, lagi-lagi tengah panas lagi sedap. Sebab dia bukan betul-betul dia ada bawah lantai lah, kita duduk bawah tu lantai, sedap pangkin kan. Tapi nak cerita bagi tuan-tuan berbeza. Tapi kalau orang yang berada, dia kena sediakan fasilitis. Golongan yang kedua, dia orang sederhana. Dia cuma bagi makan kepada bini dia 1 cupak setengah, munasabah lah. Beras terpulang lah. Sebab itu kita ada 3 type. Satu beras biasa, yang kedua beras wangi, yang ketiga beras basmati. Kalau kita kata nak berbalik kepada orang kaya, mungkin dia boleh makan beras basmati, terpulang kepada dia kalau dia nak bagi. Sebab bukan semua orang boleh makan pun beras basmati ni kan. Kalau yang jenis makan beras basmati ni, jenis hak hidung panjang ni, geng mamak, geng Pakistan, geng Bangla, hidung panjang ni lah, dia memang suka makan beras basmati. Kita ni jenis makan beras biasa kan. Kalau makan beras mati hari-hari tuan-tuan, boleh mati sebab harga dia boleh tahan kan. Tapi kalau tanya Bangla, sedap. Dia berkata dia pun tak makan beras biasa, dia pun makan. Saya pun hari tu cuba-cuba, boleh tahan tak? Sedap tuan-tuan, sedap. Kalau tuan-tuan ada rezeki, duit ada, beli lah, tak rugi pun. Tuan-tuan punya muka ni pun bukan jenis masak hari-hari Jadi tuan-tuan, kalau buah 5 kilo pun boleh tentu habis sebulan lah, percaya cakap saya anak cucu mai pun boleh tentu habis ya tuan-tuan. Kecuali dalam rumah ramai tu cerita lain tapi kalau orang sederhana, dia makan beras wangi. Kalau beras wangi ni orang utara dia makan macam mak saya dulu, dia campur dengan beras biasa. Beras wangi ni biasanya dia lembek, dia tak, tekstur dia tak apa-apa nak cantik. Tapi kalau campur dengan beras biasa, dia jadi okey sikit lah. Tapi dia takkan campur dengan basmati, dia takkan campur, dia akan campur dengan beras biasa. Tapi nak cerita tuan-tuan, orang yang sederhana dia akan bagi 1 cupak setengah. Kemudian lauk pauk yang sederhana. Tadi ikan tadi tu, ikan yang kita kata ikan sedap. Kalau lobster, dia begitulah orang kaya. Tapi orang sederhana ni, ikan ni ikan tenggiri bunga ke, tenggiri batang. Tenggiri pun lah belagak dah tuan-tuan kita pergi tanya-tanya market RM40 tau. Tuan-tuan ada pergi market ke tak? Kalau tak ada, pergi ikut orang rumah pergi market RM40 ibu kan. RM40 gila beli tenggiri ni kira clear lah, kira sedap juga lah. Ikan tenggiri ni antara ikan yang sedap, tenggiri. Tapi harga pun boleh tahan lah. Mereka duk bersaing lah. Merah dengan tenggiri ni dua-dua pun dah mula belagak dah Kalau kita pergi market ni tuan-tuan, tak boleh kata apa. Tapi itu sederhana. Kalau udang pun udang biasa, sotong biasa, dia tak adalah sotong mahal-mahal dan sebagainya dah. Perabot pun perabot biasa. Ada orang tanya, perabot ni penting ke? Dia nak penting ni bukan pada perabot tu tapi penting ni pada tempat tidurnya. Kalau tanya saya tuan-tuan yang berumur ni, tidurlah tempat yang elok-elok. Tidur tu tempat yang elok-elok. Elok-elok ni bukan apa, tilam tu elok, bukan katil tu elok, tilam tu elok. Betul tuan-tuan.
Sebab tengok tuan-tuan ni pun jenis sakit pinggang banyak ni. Sakit pinggang, sakit lutut, nak ibadat ni. Sebab orang tua dengan orang muda cara bangkit lain. Saya orang muda, berada kita tu orang muda. Orang muda ni kami bangkit, kami terus boleh berdiri. Macam tuan-tuan tak boleh. Tuan-tuan bangkit kena duduk dulu, menung. Sebab itulah bila duduk tu baca doa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ambil tangan ni usap muka sunat. Usap kesan-kesan tidur. Usap kesan-kesan tidur. Sunat. Tuan-tuan, orang kita yang muda ni boleh cepat bangkit Tapi orang kena duduk sat. Duduk ke tepi pula, letakkan kaki, duduk sat, baru boleh bangkit. Kalau bangkit terus tak boleh tuan-tuan. Dia ni pening dia lah. Orang tua-tua ni bangkit dia terus boleh pening tu. Hati-hati, tidur ni pun main peranan. Spinal kita apa semua tuan-tuan, tidur yang elok sikit. Saya tertarik ada satu ustaz kita, sahabat kita, dia cakap, dia kata, Syekh, kalau tilam ni elok sikit. Kalau tak, saya dulu sakit pinggang, teruk sangat sakit pinggang. Jalan ni pakai tongkat. Umur baru 29, 30 waktu tu. Pakai tongkat lah. Pakai tongkat sebab pinggang ni sakit. Rupa-rupanya tilam saya tu, saya berat 130 kilo. Jadi tilam saya tu melendut lagu tu. Kita tidak, jadi dia tak berapa nak bagui. Jadi tilam ni kena bagui, terutamanya orang tua. Orang tua tuan-tuan, itu yang kita kata memahami hukum hakam ni dia tak sama. Tapi nak ambil yang marhain boleh juga terpulang. Itu pada perabot. Yang ketiga, orang fakir. Orang fakir dan miskin. Hari itu kita sebut orang fakir ni apa? Orang fakir ni lagu ni. Kalau dia kena belanja hari itu 10 ringgit, dia dapat 8 ringgit, itu orang miskin. Dia sepatutnya kena belanja 10 ringgit, tapi dia boleh dapat 8 ringgit. Dia orang miskin. Orang fakir, dia sepatutnya belanja 10 ringgit, tapi dia dapat 3 ringgit lah ke bawah. Dia orang fakir. Orang lagi rendah daripada miskin. Miskin atas sikit, bawah sikit ni adalah fakir. Jadi orang yang fakir miskin, maka atas dia ni, isteri dia ni mencukupi satu cupak. Kalau bab makan, bermaksud kena bagi tak? Kena bagi. Sebab tu bila orang tanya secupak ni kadar dia berapa? RM1.75 pada had makanan tak masak lagi. Makanan had tak masak lagi ialah yang beras tak masak lagi, tetap termasuk lok pauk. Kalau termasuk lok pauk ni tuan-tuan, 2 kali makan kurang-kurang RM10 sehari kena bagi. Kurang-kurang. Sebab menu rahmah pun RM5. Tapi lah pun tak ada dah, menu rahmah pun hilang dah. Lah tuan-tuan, kita tengok-tengok pun terkejut. Dulu rahmah dah, sekarang tanya-tanya RM8. Boleh tahan juga tuan-tuan. Jadi kalau nak bagi tu kadar munasabah, sekat RM1.75. Untuk secupak tak munasabah. Jadi kita kata kalau dah siap makan tu, sebab suami dia boleh sediakan makan, dia masak, tidak ada masalah. Yang kedua, kita belikan makanan siap kat dia. Sebab itu kalau tengok orang Arab, mereka ni tak lapar sebab ada makanan siap. Apa dia? Roti. Roti tu sentiasa ada. Apalagi korma. Korma tu sentiasa ada. Kecuali putih korma, barulah bahagi 2 ke apa ke, tapi korma tu ada. Bermaksud tuan-tuan, kita sebut tamar tu lah. Tamar. Jadi bermaksud depa tu, kehidupan depa tu lagu tu, kita ni tak boleh. Kita ni tak boleh. Kita ni kena makan had siap dah. Kalau kita ni makan had siap dah. Bila makan had siap dah tu, harga pun harga siap lah. Sama juga lok pok pun lok pok orang yang biasa tempat tersebut. Bermaksud tuan-tuan, ikan pun mahir lah. Bermaksud kalau orang biasa ni pun nak makan ikan pun, ikan termenung pun mahir lah. Kalau kita pergi beli ikan termenung, kita termenung. Tengok harga ikan tu, tuan-tuan, kat RM20 lebih tau. RM20 lebih. Tu tak kira sardin, ikan sardin. Jadi kita kata, tak boleh nak kata apa, harga mahal tuan-tuan. Lah, tapi munasabah lah orang biasa, dia nak pakai ikan termenung ke, ikan selah ke, ikan selah kuning ke, itu terpulang lah. Itu terpulang. Tapi benda ni penting lah untuk kita faham. Tapi kalau tanya saya tuan-tuan, kita nak ambil type orang kaya, nak ambil type orang sederhana, nak ambil type orang fakir miskin, sebenarnya bukan pada kadar, tapi pada selera. Sebab Allah sebut dalam Quran, surah Al-Ma'idah ayat 88. Hari itu saya sebut dengan tuan-tuan, kulu mimma fil ardi halalan tayyib.
Kulu mimma razaqakumullah halalan tayyiba. Allah sebut dalam Quran. Apa dia? Makan, kulu mimma razaqakumullah. Makan daripada apa yang Allah rezekikan kepada kamu, yang halal lagi baik. Sebab itu tuan-tuan, maaf saya sebut, sekarang trend orang yang ada duit, dia tak makan dah kedai mahal-mahal, dia pergi cari makan nasi ulam. Pasal nak? Saya duduk tengok tuan-tuan, padahal dulu kita pergi kedai nasi ulam tu, kita je pergi, kawan-kawan kita, sebab harga murah. Lepas geng-geng trend orang berada ni masuk, harga nasi ulam tu naik mendadak. Gila betul kan? Dulu nasi ulam ni dapat RM8, dia bagi ikan sekong ulam, ikan pun ikan singgang, nasi ulam begitu lah. Lepas tu sayok-sayok dia apa semua tuan-tuan. Sekarang ni trend. Bila kita tanya sahabat-sahabat kita ada duit ni, pasal apa hampa masuk kedai lagu tu? Dia kata, ustaz, kami masuk ni sebab kami rasa rindu nak makan masakan mak. Mak mereka meninggal dah, umur pun 60 dah kan? Kita tanya pasal apa? Dia kata, ustaz, makanan ni yang kami makan hari-hari waktu kecil. Simple. Dia kata mak ni dengan pak ni pergi tahan taut. Tahan taut. Taut ni kalau orang ni sebenarnya panggil tajuk. Taut ni orang Kedah dia panggil batang tu, taut. Dia cacak tuan-tuan dekat tepi bendang ke, tepi parit ke. Dia cacak tu, dia biak lah. Lagi 2-3 jam dia pergi, dia ambil lah, dia kutip lah. Kiranya tali pancing tu lebih kurang setengah meter, 2 kaki ke pendek tuan-tuan, berumpan sikit. Kalau makan, sebab itu tuan-tuan, bila tanya orang tua-tua makan apa hak sedap, dia kata ikan puyuh goreng. Simple. Sayur-sayur ni dia pun mesti ambil sayur pendek, sayur apa. Kita pun kata pasal apa lagu tu, makan sambal belacan. Rupa-rupanya sedap ni dia bukan pada mahal. Sedap dia bukan pada mahal. Sedap ni pada kita rasa selera tang mana. Sebab itu tuan-tuan, bila orang tanya sedap ni lagu mana, sedap ni tuan-tuan bila tuan-tuan makan bersama orang yang paling tuan-tuan sayang, tu yang sedap. Betul tuan-tuan? Tuan-tuan makan nasi biryani seorang-seorang, rasa sedap ke tak? Tak. Sebab makan seorang banyak, makan seorang. Tapi kalau makan ni tuan-tuan, makan dengan adik-beradik waktu kecil berebut, tu jadi sedap tu. Makan dengan mak kita kan, mak kita pun masak biasa tuan-tuan, bodoh je, dia perah asam limau sikit, pergi tumbuk cili sikit apa tuan-tuan, makan ni berebut, tu sedap. Sebab tu sedap ni makan dengan orang yang kita sayang. Sebab tu dalam Quran ada cerita bab makan. Kalau nak makan ni tuan-tuan, Allah bagi tahu kalau duduk dengan bini kena makan. Ada Quran dah. Ya pun. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 3 tidak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah 30. Okey. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah tuan-tuan, dalam ayat ke-35. Nanti tuan-tuan balik tengok. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Allah sebut, dan kami kata kepada Adam, kan? Adam, duduklah hang dengan bini hang, anta wa zawjukal jannah. Duduk hang dengan bini hang dalam syurga. Allah sebut dalam Quran. Allah sambung, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Ni yang paling penting. Bila hang dah duduk berdua dengan laki bini dalam syurga, apa yang Allah suruh buat? Allah kata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Hang makan daripada apa yang hangpa mau. Ayat Quran ni kalau kita ambil pengajaran, kalau tuan-tuan duduk laki bini dah tua-tua ni, duduk laki bini berdua ni, apa yang tuan-tuan kena buat? Apa yang tuan-tuan kena buat? Makan. Sebab itu kita faham perjalanan hidup, cara agama. Cuma ada larangan. Allah sebut kepada Adam dan Hawa, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekat dengan pokok tu. Hang nak makan apa? Makanlah dalam syurga tu. Sebab itu tuan-tuan, bila tuan-tuan duduk laki bini dah tua-tua ni, umur 60 lebih, 70 lebih, tuan-tuan lah, saya muda ni. Macam tuan-tuan lah. Tuan-tuan, ya umur dah 60 lebih, dah pincin tuan-tuan, duduk berdua,
Anak-anak pun dah belajar luar, apa semua dah kerja. Apa yang perlu kita faham daripada ayat Quran ni? Makan, ambil waktu bersama untuk exercise ke apa ke, terpulang. Tapi makan ni bukan dalam Quran ni kata makan banyak dah. Makan daripada apa yang apa suka makan lah. Kadang-kadang sepinggan nasi tuan-tuan memadai dah. Orang tua-tua ni kalau tanya saya tuan-tuan, makan kadang-kadang nasi separuh seorang, lok satu cukup, share. Tuan-tuan memadai dah. Tapi janganlah kedekut. Ni ada satu hamba Allah, sahabat kita duduk kepung kan, tiap-tiap hari belanja bini dia roti canai mamak. Lepas tu bini dia ni teringin nak makan roti telur. Bini dia order roti telur kat mamak kan? Dia kata kat mamak, roti telur satu. Suami dia kata roti telur tak boleh, roti kosong je. Gila dia, kedekut nak mampu tuan-tuan, kedekut nak mampu punya suami lagu tu tuan-tuan. Ayak tu ayak TO. Suami dia ayak teh tarik, dia ayak TO. Dia cerita dengan saya, dia duduk dalam flat sebelah saya, duduk cerita dengan dia. Saya kata, betul ke puan? Dia kata, saya mai. Dia waktu dia pergi Sabah kan? Dia kata dia pergi Sabah tu dengan anak dia, sebab nak lari daripada suami. Sebab apa? Dia kata nak makan sedap sikit. Kalau makan dengan suami, dia hari roti canai. Saya pun, lepas tu dia kata, ustaz tengok muka saya pun dah rupa roti canai mamak dah kan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, jangan kedekut lagu tu kan? Apa yang bini suka, berkenan, betul tuan-tuan, simple. Kadang-kadang kita nampak bahawa macam strict sangat agama ni simple kan? Kita pergi berjalan, oh lagi kat sini macam-macam tuan-tuan. Malam nak makan nasi lemak je berapa banyak ada sini kan? 3 hari tangling pun dekat, burung hantu pun ada. Saya tahulah sebab saya pergi tuan-tuan. Kawan-kawan kita ajak saya pergi juga tapi nak cerita bagi tuan-tuan, kalau buat rumah salah ke tak salah. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita mengaji ni kita akan faham. Itulah 3 type tadi. Type orang kaya lagu mana, type orang biasa lagu mana tuan-tuan, dan kita katakan type orang fakir miskin tu lagu mana. 3 perkara ni kalau kita faham tuan-tuan, kita akan nampak bahawa agama ni cantik. Agama ni cantik. Dia nak bawa kepada kita dimensi, kalau hang mampu setakat mana, takat itulah hang buat. Tapi janganlah kurang sangat. Sebab itu kita kata hak fakir miskin tadi tu 1 cupak. Janganlah kurang daripada 1 cupak. Semunasabahnya kena bagi makan juga kepada bini ni. Tuan-tuan boleh type dalam kitab kita tu Fiqhul Manhaji, tuan-tuan type dalam bab nafkah, kadar makan kepada isteri. Kadar makan dah, sebab ni penting. Itu baru isteri, kita tak cerita anak-anak lagi. Semunasabahnya lah isteri tadi tu. Kalau bab suami ni tak ada masalah. Suami ni kalau isteri masak apa pun jenis tuan-tuan ni makan lah. Betul tak? Isteri masak nasi goreng telur, makan ke tak? Makan. Tuan-tuan ni jenis muka ni senang nak makan apa-apa. Bagi makan apa? Kalau kata malas sangat, ibu-ibu ambil beras, tabuk je. Mereka ni pun boleh makan juga tuan-tuan. Tapi takkanlah lagu tu. Sediakanlah, sebab itulah isteri dia kena buat yang terbaik untuk suami dia. Sebab suami dia kena buat kerja berat. Apa kerja suami? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Dia kena pastikan diri dia dan isteri dia tak masuk api neraka. Kerja berat tak berat. Isteri punya kerja tak berat mana? Sediakan apa yang patut dan perlu pada suami. Sebab itu tuan-tuan, kita kena faham agama. Sebab itu mujahadah, belajar agama ni dia kena berterusan. Belajarnya walaupun simple, tapi kita akan nampak perkara tersebut. Wallahu a'lam. Mungkin tuan-tuan kita berhenti sangat dah. Nanti kuliah akan datang, nanti kita akan masuk lagi perbincangan kita bab kefaqihan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma zidna ilma, Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa 'amalan salihah. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah wa radha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan.